Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tentang tajuk leksikal sinonim kata kerja dalam teks drama hadiah tempat kedua. Baiklah, ahli kumpulan kami ada 5 orang. Nama saya Nur Adin Karim binti Rashidi 203308 dan ahli kumpulan saya adalah Siti Nur Atika binti Rahmat 202680, Sedatuk Akmal binti Yazid 203935, Siti Nur Hidayah binti Bahatin 203937 dan Muhammad Zarif Safwan bin Muhammad Najib 203965. Jadilah, baiklah saya akan menerangkan tentang bahagian pengenalan. Bagi kajian ini, bahagian pengenalan ini akan menerangkan tentang latar belakang dan definisi konsep kajian. Baiklah, bagi latar belakang kajian, kami telah pun menggunakan teks drama hadiah tempat kedua yang telah pun ditulis oleh Profesor Dr. Halis. Menurut Dewan edisi keempat, drama bermaksud sebuah karya yang dipersembahkan oleh pelakon di pentas radio atau televisyen. Dalam kata lain, drama kanak-kanak membawa maksud sebuah pementasan yang dilakukan oleh kanak-kanak. Baiklah, drama kanak-kanak ini telah pun wujud sejak awal abad ke-20. Selepas drama kanak-kanak di Barat berkembang dengan luas. Jadi drama kanak-kanak ini telah membawa satu tema dan objektif yang ingin disampaikan, iaitu merangkumi nilai, teladan dan pengajaran melalui drama yang dihasilkan. Pada kebiasaannya, drama kanak-kanak ini atau teks drama kanak-kanak menghasilkan bahasa yang mudah dan ringkas yang mampu mempengaruhi pemahaman isi penceritaan pembaca atau penonton, terutamanya bagi kanak-kanak. Okey Bella, teks drama kanak-kanak ini telah menjadi satu medium komunikasi yang mampu menghubungkan masyarakat dengan nilai-nilai kebudayaan, pengajaran dan pendidikan dan sosial. Sejak tahun 1994 hingga tahun 1998, perkembangan drama kanak-kanak telah mendorong kepada perkembangan kreativiti dan kecergasan murid kerana pelbagai buku drama dan teks kanak-kanak ini telah diterbitkan dalam bentuk ilustrasi dan yang berwarna-warni menurut Kalam Jiwa 2017. Oleh sebab itu, teks drama kanak-kanak ini menggunakan bahasa yang merangkumi kata atau perkataan bagi menyampaikan cerita dan maklumat. Penceritaan dalam drama kanak-kanak ini juga tidak terlepas daripada menggunakan konsep dan pendekatan teori semantik yang melibatkan hubungan kata kerja dan makna leksikal. Penggunaan drama kanak-kanak ini, penggunaan leksikal sinonim dan kata kerja dalam sebuah drama membantu menghasilkan drama menggunakan penggunaan kata yang pelbagai. Ini menjadikan sebuah drama itu menjadi lebih menarik dan kaya dengan perkataan sebagaimana penggunaan kata kerja dan leksikal sinonim dalam drama kanak-kanak hadiah tempat kedua yang telah pun kami kaji. Baiklah, bagi definisi konsep kajian, kami bahagikan kepada 3, iaitu leksikal sinonim dan juga kata kerja leksikal. Saya akan terangkan maksud ketiga-tiga ini dengan secara ringkas. Leksikal bermaksud perkataan atau perbendaharaan kata sesuatu bahasa yang mempunyai makna tersendiri tanpa melihat penggunaannya dalam ayat dan sebagainya, iaitu menurut Kamus Lewat edisi keempat 2014. Manakala leksikal sinonim merujuk kepada satu perkataan yang mempunyai makna yang sama. Dan kata kerja leksikal pula menurut Asma Haji Umar, kata kerja ini disebut sebagai kata kerja utama. Baiklah, secara lebih mendalam, leksikal bermaksud makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa dan lain-lain menurut Fatimah 1999, manakala Tarikan 1985 menyatakan bahawa makna leksikal adalah sebahagian daripada makna linguistik selain daripada makna struktural. Makna leksikal juga dapat dirujuk sebagai satu perkataan sebelum ia mengalami proses perubahan bentuk. Ini kerana dalam kata lain, makna leksikal merujuk kepada makna kamus, iaitu makna yang boleh didapati dalam kamus dan tidak melibatkan penggunaan dalam sesuatu ayat. Jadi ia adalah makna yang betul-betul kita ambil dari kamus, macam tu. Manakala sinonim pula, makna leksikal kan terbahagi pada 5 kawanan, iaitu sinonim, antonim, hiponim, homonim dan polisem. Walaupun bagaimanapun, kajian kami mendorong kepada sinonim. Apakah itu sinonim? Jadi sinonim ini bermaksud perkataan yang mempunyai berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama menurut O'Grady 2000. Ini dapat jelaskan lagi apabila sinonim ini mempunyai
hubungan kesamaan makna antara satu perkataan, frasa atau ayat mengikut konteks. Menurut Leon 1929. Perkataan sinonim amat mudah dijumpai dalam penggunaan komunikasi seharian, tetapi tidak semua perkataan dalam bahasa Melayu mempunyai sinonim atau membawa kepada makna yang sama. Dan seterusnya adalah kata kerja leksikal. Menurut Asma Haji Omar, kata kerja leksikal disebut juga sebagai kata kerja utama. Kata kerja ini menyatakan tentang makna satu perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Kata kerja ini menyatakan tentang makna satu kata kerja ini dapat digunakan dalam penggunaan ayat perintah dan juga menepati fungsi predikat dalam satu ayat. Jadi ini menjadikan sesuatu perkataan sebagai inti. Kata kerja ini menjadikan sesuatu perkataan sebagai inti dalam binaan dan struktur frasa satu ayat. Dengan demikian, penggunaan kata kerja ini boleh dijumpai dalam penggunaan skrip drama, termasuklah drama kanak-kanak Hadiah Tempat Kedua. Pemilihan kata kerja sebagai fokus dalam kajian ini adalah kerana kata kerja dapat memaparkan satu tindakan atau perbuatan daripada peristiwa dan cerita yang berlaku. Oleh itu, perbincangan kajian yang telah kami lakukan ini akan berfokus kepada penggunaan kata kerja dan hubungannya dengan leksikal sinonim dalam teks drama teks drama kanak-kanak Hadiah Tempat Kedua. Jadi bahagian seterusnya akan diteruskan oleh kawan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Alin. Seterusnya saya Siti Atika Puteri Rahmat bernama Matrik 20280. Saya akan membentangkan tentang sorotan kajian lepas. Okey, dalam kajian kami telah memilih 5 sorotan kajian yang telah kami pilih, iaitu diterbagi kepada 2 bahagian, iaitu semantik leksikal umum seperti analisis iklan dan perkembangan kata. Yang kedua ialah semantik leksikal berasaskan sebuah pengkajian teks seperti novel dan Al-Quran. Next. Okey. Kajian yang pertama ialah tajuknya ialah kata kerja dan hubungan leksikal dalam iklan produk kecantikan wanita yang dikaji oleh Zahid 2009. Okey, seterusnya. Okey, objektif kajiannya ialah untuk mengenal pasti penggunaan kata kerja yang lazim dalam iklan produk kecantikan muka dan menganalisis hubungan leksikal kata kerja yang lazim dalam iklan produk kecantikan muka. Metodologi kajian yang digunakan ialah kajian pustaka, shot layar ataupun screenshot, menganalisis frekuensi dan juga analisis teks. Data kajian yang dia memperolehi daripada 2 kajian data kajian utama, iaitu daripada iklan D-Herbs, syarikat D-Herbs dan syarikat Vida Beauty, yang dia memperolehi kata kerja sebanyak 205 jumlah kata kerja. Seterusnya. Okey. Kata kerja yang banyak terdapat di dalam iklan 2 syarikat tersebut ialah mencerah, membuang, menganjal, menghilangkan, menaik, mengurangi, membersihkan, mengembukan, mengatasi dan menyegarkan. Daripada kajian daripada kajian tersebut juga mereka telah menyatakan bahawa slogan dan kata kerja yang digunakan dalam kajian tersebut sangatlah terancang, iaitu dari segi aspek makna dan rujukan bagi menarik perhatian khalayak sasarannya, dan kebanyakan kata kerja yang digunakan membawa makna yang positif. Oleh kerana makna yang dibawa positif kerana dia ingin menyampaikan makna positif kepada pelanggannya supaya pelanggan percaya terhadap produk yang ingin dijual. Seterusnya. Okey, peluasan jurnal yang kedua atau pekajian yang kedua ialah peluasan semantik kata sifat ringan, satu analisis model jaringan lengka. Okey, hipotesis kajian ini ialah menghuraikan peluasan semantik kata kerja sifat ringan yang ditaksir dengan menggunakan model jaringan lengka. Okey, data utama yang digunakan dalam kajian ini ialah perkataan kata sifat ringan yang mempunyai peluasan makna, yang juga datanya diambil daripada korpus Dewan Bahasa dan juga pustaka. Okey, rumusan daripada kajian ini juga menerangkan bahawa kata sifat ringan ini lebih menjurus kepada leksikal polisemi, dan ini kerana makna ini dia mempunyai peluasan makna tersebut berlaku secara sistematik berdasarkan ayat dan konteks penggunaan ayat, dan daripada itu juga mereka memperolehi peluasan kata sifat ringan ini mempunyai kaitan dengan 8 dominan lain, iaitu abstrak idiomatik, abstrak perasaan, abstrak bunyi, abstrak kuasa,
abstrak masa, abstrak makanan, dan abstrak aktif dan juga abstrak bahan bacaan. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah kajian yang ketiga ialah analisis semantik leksikal dalam novel Sangka Samiah Muhammad Noor yang dikaji oleh Siti Faridah Saleh, Yazid Yahya, Mary Fatimah, Suban, Muhammad Zahid Daud 2020. Hipotesis kajian ini kajian ini berbentuk kualitatif dan juga menggunakan kaedah kuantitatif mudah sebagai pendekatan untuk mendapatkan kekerapan dan peratusan leksikal dalam novel Sangka ini. Hipotesis kajian ini ialah untuk mengenal pasti kekerapan penggunaan semantik leksikal, menerangkan semantik leksikal tersebut dari segi pemberian dan hubungan makna dalam novel Sangka. Okay, pengkaji juga telah memperoleh data korpus daripada novel itu dengan menyerahkan bilangan kekerapan penggunaan semantik leksikal seperti sinonim, antonim, himponim dan heronim. Rumusan kajian pula telah menyatakan bahawa leksikal yang paling tinggi kekerapannya ialah leksikal antonim yang mencatat 442 bersamaan 43.37% yang mengatakan pengarang ini ingin memberikan pengaruh positif dan negatif kepada pembaca, dan kekerapan paling rendah di dalam jurnal ini, di dalam kajian ini adalah himponim, penggunaan leksikal himponim yang berjumlah 174 ataupun samaan dengan 17.07%. Perkara ini terjadi kerana penggunaan kelompok himponim ni diperlukan dalam memberi gambaran terhadap perkara-perkara seperti kewujudan jenis-jenis bunga, kejayaan warna dan lain-lain yang kurang mengalami pengulangan dalam bab-bab yang lain. Untuk kajian yang keempat pula ialah konsep sinonim dalam teks terjemahan novel The Pearl ke dalam bahasa Melayu oleh Abdul Hussein yang dikaji oleh Nur Hayati Zulfademis dan Cik Ibrahim Saleh. Objektif kajian yang mereka berikan ialah mengenal pasti padanan kata yang bersifat sinonim dalam teks terjemahan dan juga teks sumber dan menganalisis padanan kata bersifat sinonim secara semantik. Kaedah kajian digunakan ialah penyelidikan kepustakaan dan analisis teks yang bertujuan untuk mengumpul data daripada bahan iaitu novel The Pearl. Rumusan kajian pula, perbezaan dalam karya The Pearl dari sumber bahasa Inggeris dengan bahasa sasaran iaitu bahasa Melayu dapat dilihat dari segi terjemahan bahasa Melayu menunjukkan kebebasan untuk meminjam istilah asing daripada karya asal The Pearl, dan ia juga memperlihatkan hubungan penterjemahan sesebuah ayat atau perkataan yang memerlukan perkataan yang sesuai bagi memastikan maksud yang disampaikan tidak lari dari konteks asal ayat yang berada dalam novel. Okey. Yang terakhir ialah leksikal sinonim dalam Al-Quran, satu analisis fungsi dan semantik yang dikaji oleh Muhammad Luqman Ibnul Hakim Muhammad Sa'ad, Muhammad Saiful Anwar Yusof, Zaidatul Azmah Zainun Hamzah dan Muhammad Zaidi Zakaria. Hipotesis kajian pula, mereka ialah untuk mengenal pasti fungsi dan kesan semantik leksikal terhadap konteks ayat, dan data kajian mereka ialah mengklasifikasi kekerapan perkataan mengikut analisis morfologi melalui kata dasar dan bentuk asal untuk menerokai kategori semantik leksikal. Rumusan kajian pula, setiap leksikal semantik yang diperlihatkan mempunyai maksud yang sangat terperinci dan bukan sinonim, dan pemilihan kata dalam ayat juga selaras dengan konteks ayat yang hendak disampaikan. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan bagi kepada kawan saya. Baiklah, terima kasih Siti Nautika. Seterusnya, saya Muhammad Zahid Safwan bin Najib bernama metrik 20395 akan meneruskan pembentangan pada bahagian objektif kajian. Objektif kajian kumpulan kami terdapat dua, iaitu yang pertama ialah untuk mengenal pasti dan menyenaraikan kekerapan kata kerja yang lazim dalam teks drama Hadiah Tempat Kedua. Jadi kami akan membedah drama Hadiah Tempat Kedua itu untuk mengeluarkan kata kerja yang terdapat di dalam drama Hadiah Tempat Kedua tersebut. Dan seterusnya, yang kedua, objektif kajian kami ialah untuk menganalisis leksikal sinonim kata kerja yang lazim dalam teks drama Hadiah Tempat Kedua. Okey, seterusnya ialah bahagian metodologi kajian.
metodologi kajian kumpulan kami, iaitu yang pertama ialah kami menggunakan teori Chai 2009 sebagai rujukan untuk membuat kajian ni. Yang kedua ialah kaedah mengumpul data, iaitu kepustakaan dan analisis data, seperti mencari kajian-kajian lepas sebagai rujukan untuk membuat kajian kumpulan kami ni. Dan seterusnya, yang ketiga ialah bahan. Bahan yang kami gunakan ialah teks drama hadiah tempat kedua karya Dr. Halis bin Azhan sebagai bahan kajian kumpulan kami. Seterusnya saya akan menyerahkan pembintangan ini kepada rakan saya. Okey, terima kasih Zarif. Saya Siti Nohidayah binti Batin akan menyambung pembintangan ini dengan membentangkan dapatan kajian yang pertama. Dapatan kajian pertama kami adalah mengenal pasti dan menyenaraikan kekerapan kata kerja yang lazim dalam teks drama hadiah tempat kedua. Berikut adalah kata kerja yang muncul hanya sekali dalam teks drama hadiah tempat kedua. Antaranya adalah meneka, melatih, mengatasinya, mengubah, memujuk, mengatur, menelaah dan seterusnya. Kelompok pertama tadi adalah kelompok kata kerja yang muncul hanya sekali dan tidak berulang dalam teks drama hadiah tempat kedua. Jumlah kata kerja yang muncul dalam kelompok pertama ini adalah sebanyak 46. Seterusnya, kata kerja yang muncul sebanyak 2 kali dalam teks drama hadiah tempat kedua adalah seperti menekuk, membantu, memiliki, membelikan, menghadapi, memungut dan seterusnya. Kelompok kedua ini adalah kelompok kata kerja yang muncul sebanyak 2 kali dalam teks drama hadiah tempat kedua. Kata kerja yang sama dalam kelompok kedua ini muncul sebanyak 2 kali dan jumlah kata kerja yang muncul dalam kelompok kedua ini adalah sebanyak 20 kali dan digandakan menjadi 40 kali kerana kemunculannya sebanyak 2 kali dalam teks drama hadiah tempat kedua. Seterusnya, kata kerja yang muncul sebanyak 3 kali dalam teks drama hadiah tempat kedua. Antaranya adalah berpakat, meniru, menipu, mencemik, menatap, bangun, memandang, berpusing, menggaru-garu, mengejek dan menoleh. Kata kerja yang termasuk dalam kelompok ketiga ini adalah kata kerja yang muncul sebanyak 3 kali dalam teks drama hadiah tempat kedua. Kata kerja dalam kelompok ini muncul ataupun berulang sebanyak 3 kali dan jumlah kata kerja dalam kelompok ini adalah sebanyak 11 kali. Jumlah keseluruhan kata kerja yang muncul dalam teks drama hadiah tempat kedua bagi kelompok ketiga adalah sebanyak 33 kali. Seterusnya, kata kerja yang muncul lebih daripada 3 kali dalam teks drama hadiah tempat kedua. Antaranya adalah balik 4 kali, berfikir 4 kali, menepuk 4 kali, bercakap 5 kali dan seterusnya. Kelompok terakhir ni adalah kelompok kata kerja yang muncul lebih daripada 3 kali dalam teks drama hadiah tempat kedua. Jumlah kata kerja yang muncul lebih daripada 3 kali dalam teks drama hadiah tempat kedua ini adalah sebanyak 14 kali dan jumlah keseluruhan kelaziman kata kerja yang muncul dalam teks drama hadiah tempat kedua bagi kelompok keempat adalah sebanyak 117 kali. Jadi, dapat disimpulkan bahawa kata kerja yang paling lazim dalam teks drama hadiah tempat kedua adalah kata kerja belajar, iaitu sebanyak 28 kali, diikuti dengan kata kerja berdiri, iaitu sebanyak 18 kali. Dan kata kerja yang seperti balik, berfikir, menepuk muncul sebanyak 4 kali dalam teks drama hadiah tempat kedua. Dan kata kerja seperti meneka, melatih, menelaah dan banyak lagi muncul hanya sekali. Seterusnya, Akmal akan menyambung pembintangan ini dengan dapatan kajian yang kedua. Terima kasih. Okey, terima kasih Hidayah. Sekarang saya akan menerangkan analisis hubungan leksikal sinonim kata kerja yang lazim dalam teks drama hadiah tempat kedua. Berdasarkan analisis data yang dikumpul, terdapat 14 kelompok kata kerja yang bersinonim yang digunakan dalam teks drama hadiah tempat kedua. Pengelasan perkataan bersinonim ini adalah berdasarkan ciri-ciri persamaan yang membawa kepada makna ujaran yang sama tetapi berbeza mengikut konteks penggunaan.
Jadi pengelompokan perkataan kata kerja ini juga dilakukan dengan merujuk laman sesawang persamaankata.com. Jadi di sini saya akan menerangkan Jadi di sini saya akan menerangkan dua kekerapan kata kerja bersinonim yang paling tinggi dan dua kekerapan kata kerja bersinonim yang paling rendah. Kelompok kekerapan penggunaan perkataan belajar digunakan sebanyak 28 kali, manakala perkataan membaca diulang sebanyak 2 kali dan perkataan menelaah didapati hanya sekali sahaja dalam teks drama hadiah tempat kedua ini. Menurut Kamus Dewan Bahasa keempat, belajar membawa maksud berusaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau menuntut ilmu pengetahuan. Membaca pula didefinisikan sebagai memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan menelaah, bermaksud mengkaji semula atau mengulang pelajaran. Jika dilihat ketiga-tiga perkataan ini, kata kerja ini menunjukkan perkaitan makna yang menunjukkan perbuatan yang sama. Yang kedua adalah kelompok kedua yang tertinggi adalah penggunaan kata kerja bergerak dan berjalan. Perkataan bergerak diulang sebanyak 16 kali dan perkataan berjalan pula diulang sebanyak 9 kali. Bergerak bermaksud bergoyang, berubah tempat atau berpindah tempat. Berjalan pula merupakan kata terbitan daripada perkataan jalan yang sering digunakan untuk merujuk kepada perbuatan berjalan kaki dan juga boleh digantikan dengan perkataan lancar yang membentuk berjalan lancar yang bermaksud sesuatu perkara itu berjalan dengan baik. Seterusnya, di sini saya akan menerangkan dua kelompok kata kerja bersinonim yang paling rendah, iaitu berjumpa dan bertemu yang hanya disebut sekali sahaja dalam teks drama tempat kedua, hadiah tempat kedua, dan juga melantun dan menggolek yang juga disebut sebanyak sekali sahaja di dalam teks drama hadiah tempat kedua. Next slide. Berdasarkan, sekarang saya akan menerangkan implikasi dapatan kajian. Implikasi dapatan kajian ini terbahagi pada tiga, iaitu pihak Dewan Bahasa Pustaka DBP, yang kedua peranan pendidikan, yang ketiga adalah pelajar. Pihak DBP mungkin perlu untuk mengeluarkan buku yang khas berkaitan dengan makna leksikal. Hal ini bertujuan dapat memudahkan pelajar untuk mencari maklumat berkaitan makna leksikal. Jika dikatakan buku ini sudah ada, mungkin boleh melakukan penambahbaikan dengan mengeluarkan judul yang baru yang sedikit menambahbaikan supaya buku itu berkualiti dan bersesuaian dengan peredaran semasa. Yang kedua, pendidikan juga berperanan dalam memastikan silibus pengajian semantik leksikal ini diajar di peringkat sekolah agar dapat menambahkan ilmu pengetahuan para pelajar. Dan yang ketiga adalah pelajar. Pelajar juga perlu memainkan peranan penting dalam menambahkan lagi kajian berkaitan dengan semantik leksikal. Hal ini kerana hasil carian dalam aplikasi Google didapati kurang kajian yang memfokuskan semantik leksikal sinonim kata kerja. Jadi diharapkan agar pelajar di masa hadapan dapat memperbanyakkan lagi kajian sedemikian agar dapat menambahkan pengetahuan terhadap masyarakat dan boleh dijadikan sebagai rujukan. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan kepada kami. Bahagian yang terakhir iaitu bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, kajian kumpulan kami ini menyenaraikan kata kerja daripada 26 muka surat teks drama hadiah tempat kedua secara keseluruhannya. Dan seterusnya, kesimpulannya, kajian kami ini menguraikan leksikal sinonim kata kerja tersebut. Seterusnya, diharapkan kajian ini menjadi sumber rujukan pengetahuan dan tidak sekadar hanya menjadi perhiasan. Dan itu sahaja kesimpulan kajian kumpulan kami. Sekian, terima kasih.